Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Berita pagi ini dipetik dari BH Online bertajuk Najib beritahu tidak perlu habiskan masa lama teliti transaksi 1MDB yang lalu. Berita penuh, Kuala Lumpur, bekas pengurusi One Malaysia Development Berhad 1MDB, Tan Sri Muhammad Bakik Saleh, memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa Datuk Seri Najib Razak meminta beliau supaya tidak menghabiskan masa terlalu lama melihat transaksi syarikat 1MDB yang lalu. Muhammad Bakik ketika disoal balas peguam, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu meminta beliau hanya memfokus serta meneliti cadangan usaha sama antara syarikat pelaburan strategik negara terbabit dengan Petro Saudi International Ltd PSI kerana perkara berkenaan sudah agak lama dibincangkan dan keputusan perlu dibuat secepat mungkin. Walaupun terdapat kebimbangan mengenai beberapa isu dikaitkan dengan 1MDB yang ditimbulkan oleh ahli lembaga pengarah BOD seperti dakwaan berhubung penyelewengan AS 700 juta, Najib beritahu untuk tidak menghabiskan masa terlalu lama dengan transaksi lalu. Disebabkan kata-kata Perdana Menteri ketika itu, saya kemudian berasa cukup selesa untuk menyampaikan perkara berkenaan kepada BOD yang lain bagi meneruskan usaha sama 1MDB PSI, katanya. Muhammad Bakik berkata, perkara berkenaan disampaikan oleh Najib melalui panggilan telefon selepas bekas Perdana Menteri itu selesai bercakap dengan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo ketika berlangsung mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada September 2019. Saksi pendakwaan ke-13 itu berkata, demikian ketika merujuk kepada mesyuarat lembaga pengarah yang dihadirinya dan turut disertai Jolo, di mana ahli perniagaan terbabit mendakwa menerima panggilan telefon daripada Najib. Muhammad Bakik dalam pernyataan saksi sebelum ini memberitahu mahkamah, Najib tidak membalas satu hikmat pesanan ringkas SMS yang memaklumkan mengenai wang AS 700 juta yang pada asalnya bagi satu usaha sama, 1MDB PSI dilencongkan ke sebuah syarikat lain. Muhammad Bakik berkata, beliau menghantar satu SMS kepada Najib menerusi telefon pintar BlackBerry selepas mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada 26 September 2009 untuk maklumkan lencongan dana AS 700 juta kepada Goodstar Ltd yang dikaitkan dengan Jolo, tetapi tidak mendapat balasan daripada bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Bakik berkata demikian pada perbicaraan terhadap Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy atas dakwaan meminda laporan akhir pengauditan 1MDB. Dalam pada itu, Bakik berkata keterangannya sebelum ini bahawa Jolo berperanan sebagai koordinator dan mewakili Najib, bukannya setakat tanggapan beliau semata-mata. Ia bukan tanggapan saya sahaja. Saya pernah beberapa kali bertemu Jolo ketika saya di pejabat bekas Perdana Menteri Najib. Ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan, begitu juga ketika beliau sebagai timbalan Perdana Menteri, saya ada bertemu Jolo di pejabat Najib di Putrajaya. Saya juga teringat memberitahu bekas Perdana Menteri bahawa Jolo meminta saya membantu menubuhkan Lembaga Pelaburan Terengganu, TIA, yang kemudian dikenali sebagai 1MDB. Peranan Jolo diperkukuhkan lagi dengan mesyuarat yang dihadirinya bersama Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin yang mahu menubuhkan syarikat pelaburan strategik itu. Ia bukan sesuatu perkara yang berlaku secara kebetulan. Ini juga bukan lahir daripada satu tanggapan semata-mata. Ia diperkukuhkan dengan kedua-dua pimpinan ini, katanya. Sementara itu, Hakim Mohammed Zaini Mazlan berkata, pada peringkat itu beliau merasakan seolah-olah berada dalam mahkamah Datuk Colin Lawrence Square yang mendengar kes penyelewengan 1MDB berdasarkan soalan peguam yang lebih banyak menyentuh isu penyelewengan dana 1MDB. Muhammad Syafiee menjelaskan, isu berhubung panggilan telefon oleh Najib sebelum ini dibangkitkan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan berhak menyoal balas saksi mengenainya. Najib 68 didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara
PSC bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadap beliau. Arul Kanda, 45 pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindungi ahli parlimen pekan itu daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Perbicaraan bersambung 12 April ini.